Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul dalam sesi khas Facebook Live pada malam ini bersama saya. Jadi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fizwan bin Kasim. Saya merupakan Ketua Biro Luar Negara ISMA Subang Jaya atau nama panjangnya Ikatan Muslimin Malaysia Cawangan Subang Jaya. Tugas saya di Biro Luar Negara melibatkan urus kerja untuk melaksanakan maklumat Biro Luar Negara yang merupakan salah sebuah agensi ISMA untuk membantu melatih anak-anak muda yang akan melanjutkan pelajaran ke luar negara, dan setibanya mereka di luar negara nanti, mereka boleh menjadi mukmin yang hebat. Saya sendiri merupakan bekas graduan dari luar negara, dari Korea Selatan, dan kini saya bekerja sebagai senior analyst untuk salah sebuah syarikat terkemuka dunia yang berpangkalan di luar negara. Baik, sebelum saya memulakan perkongsian seberingkas dari saya pada hari ini, izinkan saya untuk membuat dua disclaimer. Disclaimer yang pertama, ingin saya nyatakan ialah isi perkongsian saya pada hari ini bukanlah tentang bagaimana untuk membuat duit dari rumah. Saya tak kaya pun, tapi perkongsian hari ini lebih kepada dalam mana kita menghadapi suasana perlunya duduk di rumah ini. Ia juga memberi kesan kepada cara kita bekerja dan juga cara kita menguruskan kerjaya kita. Pada kebiasaannya, kita rakyat Malaysia ni kebanyakannya dah biasa pagi-pagi pergi ke pejabat, kemudian petang baru pulang ke rumah. Sebahagian besar masa kita dah banyak dihabiskan di pejabat, yang mana kerjaya kita ataupun pekerjaan kita perlu dilakukan di pejabat semata-mata. Jadi, tidak ramai dari kalangan kita yang sebenarnya sudah biasa untuk bekerja di rumah. Oleh itu, hari ini saya ingin berkongsi bersama anda caranya untuk kita melaksanakan kerja kita di rumah. Disclaimer kedua, apa-apa perkongsian saya pada hari ini mungkin tak sesuai untuk semua orang. Jadi saya berharap tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian bolehlah ambil mana-mana isi yang bersesuaian. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada anda semua, InsyaAllah. Baik, sebagai pengenalan, mungkin ada di antara kita rasa topik ni nampak pelik, nampak mudah. Alah, kerja di rumah je, apa masalahnya, buat je lah kerja kat rumah, bukan susah pun. Tapi tak ramai yang sedar realitinya, bagi sesiapa yang dah mula bekerja di rumah, atau dalam terma bahasa Inggerisnya work from home atau WFH, apa jua yang anda kenali, cara bekerja ini tak mudah sebenarnya. Ia tidak semudah yang ramai sangkakan. Dalam apa jua perkara yang kita buat, pasti kena ada teknik dan juga skill yang perlu kita gunakan untuk memastikan perkara yang kita buat itu dapat dibuat dengan lebih efisien. Seperti yang saya nyatakan tadi, sebagai pekerja di salah sebuah syarikat yang berpangkalan di luar negara, hasil kerja saya perlu dilaporkan kepada pengurus saya yang berada di luar negara. Jadi, sudah menjadi salah satu proses kerja kami untuk bekerja secara jarak jauh atau work remotely dengan pengurus saya. Walhal saya sendiri pun tak pernah bersemuka secara fizikal dengan pengurus saya. Selama 5 tahun saya bekerja, saya hanya berbual dengan pengurus saya melalui alam maya saja. Tetapi bukan bermaksud saya sering bekerja di rumah. Walhal saya juga hampir setiap masa bekerja di pejabat setiap kali waktu pejabat, kerana saya sendiri perlu menguruskan pekerja bawahan saya. Jadi bagi saya telah berpeluang untuk mengalami bagaimana caranya bekerja secara jarak jauh. Jadi sudah tiba masanya untuk saya kongsikan tips-tips yang mungkin
boleh membantu anda untuk bekerja di rumah di saat situasi keadaan sekarang ni. Saya juga menggunakan tajuk urus kerjaya dari rumah kerana bekerja di rumah bukan semata-mata kita hanya melaksanakan kerja kita di rumah saja. Tapi ia juga tentang bagaimana caranya untuk kita memastikan kerjaya kita diuruskan dengan baik walaupun kita terpaksa berada di rumah. Contohnya, sekiranya dengan bekerja di rumah ni dapat meningkatkan prestasi kita dan membuatkan pengurus kita berpuas hati dengan hasil kerja kita. Memang tip-top kerja kita bila kita buat kat rumah. InsyaAllah mungkin ia salah satu asbab atau peluang untuk pembinaan kerjaya kita yang lebih baik di masa akan datang. InsyaAllah. Baik, insyaAllah saya akan mula berkongsi beberapa tips. Saya ada 10 tips. InsyaAllah tuan-tuan mungkin dan puan-puan boleh amalkan untuk terus membina kerjaya anda semua walaupun dari rumah. Antara isi perkongsian yang saya ambil ini ada juga yang saya amalkan dari perkongsian rakan-rakan sekerja dan juga pengurus-pengurus di syarikat saya. Jadi, credits due to them. Saya ucapkan terima kasih kepada mereka dan insyaAllah moga bermanfaat jugalah kepada anda semua. Tips yang pertama. Pertama sekali, kita mesti betulkan niat kita. Niat tu penting. Mari kita dalami satu hadis yang pasti ramai semua dah tahu. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maksudnya, daripada Amirul Mukminin Abi Hafs Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amalan bermula dengan niat, dan sesungguhnya setiap orang mengikuti apa yang diniatkan. Maka sesiapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan dapat apa yang dihijrahkannya, iaitu Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya kerana dunia yang dia nak dapatkannya atau wanita yang ingin dikahwininya, maka hijrahnya mengikut apa yang dihijrah kepadanya. Jadi ada dua perkara yang boleh kita pelajari dari hadis ini. Pertama, niatkan kerja kita seikhlas hati. Mudah-mudahan setiap apa yang kita kerjakan boleh membuahkan manfaat dan yang paling penting sekali, beroleh barakah dan reda daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, anggaplah ini salah satu penghijrahan kita untuk bekerja dengan lebih baik. Mudah-mudahan dengan akhlak dan karakter kita yang baik yang kita tunjukkan kepada semua orang, kepada pengurus kita, bos kita, rakan sekerja kita, insya-Allah mungkin ia juga adalah salah satu medan dan cara untuk kita berdakwah menerusi tingkah laku kita di tempat kerja. Baik, itu tips yang pertama. Tips yang kedua, ini agak penting. Tips yang kedua ialah kita kena bincang. Kita perlu bincang untuk menguruskan kerja di rumah ni. Bincang terlebih dahulu dengan pengurus atau bos anda. Bincang dengan mereka, apa cara yang terbaik untuk kita bekerja di rumah. Antara cara perbincangan yang baik ialah anda perlu hormat pandangan mereka. Tapi hormat tak semestinya ataupun tak bermaksud anda perlu menjadi pak turut semata-mata. Anda juga perlulah secara proaktif kemukakan idea, pandangan, cadangan dari diri anda sendiri dan tentang cara kerja di rumah. Ingat, anda perlu berinteraksi dengan mereka secara berhikmah. Elakkan terlalu ikut emosi dan kawal nafsu anda. Anda manusia, bos anda pun manusia. Masing-masing ada kepentingan masing-masing, tapi ia terpulang kepada bagaimana anda berkomunikasi. Kerana komunikasi yang baik, hasilnya insya-Allah baik. Dengan cara berbincang, mudah-mudahan kedua-dua anda dan bos anda juga sudah ada keputusan yang dipersetujui bersama dan boleh dilaksanakan tanpa ada perselisihan. Lebih-lebih lagi dalam keadaan sekarang, ramai daripada kita bekerja sambil menjaga anak. Betul kan? Jadi, anda perlu pastikan pengurus anda faham situasi anda dan bincang dengan mereka
tentang bagaimana untuk aturkan kerja anda dan keluarga anda. Antara yang saya lakukan hasil dari perbincangan dengan pengurus dan pekerja bawahan saya, setiap minggu kami akan adakan satu video call sebagai ganti mesyuarat, yang mana dalam video call tersebut kami akan tetapkan objektif dan misi yang ingin dicapai pada minggu tersebut. Contohnya minggu ni saya kena siapkan sekian-sekian task yang perlu diselesaikan. Sama juga dengan anak buah saya. Jadi pengurus saya akan reportkan pada pengurus saya. Dan dalam mesyuarat tersebut, kami akan berbincang tentang perkara-perkara yang sukar diselesaikan. Jika ada sebarang keperluan untuk membuat mesyuarat yang lain, atau secara individu atau dalam skala kecil, kami akan lakukannya secara ad hoc. Tips yang ketiga, mulakan hari anda seperti biasa. Ini memang agak ramai orang yang kurang buat lah. Sebab bila dah rasa kita ni kerja kat rumah, kita pun rasa nak macam relax-relax lah. Jadi anda perlu, yang penting sekali, menganggap bahawa anda sebenarnya bekerja seperti biasa. Bersiaplah untuk hari kerja anda dengan cara yang sama seperti jika anda meninggalkan rumah. Bekerja dengan terus lepas bangun dari tidur, dengan pakai baju tidurnya, memang mungkin rasa seronok lah. Tapi saya beri jaminan bahawa ia akan beri kesan kepada tahap mood dan produktiviti anda. Bersiap sedia, jika boleh pakai pakaian seperti pergi kerja, mandi siap semua dengan beg kerja dan apa-apa keperluan harian, tak kisahlah, dengan botol airnya, dengan snacknya, apa-apa, duduk letakkan kat tepi laptop anda atau desktop anda. Ia akan menghadkan masa yang anda perlukan untuk meninggalkan ruang kerja anda untuk dapatkan sesuatu. Tetapkan waktu makan tengah hari yang sama dengan rakan sekerja anda jika boleh, supaya waktu kerja anda dan rakan kerja anda dapat disamakan. Jangan batalkan mesyuarat-mesyuarat yang biasa dilakukan di tempat kerja anda. Cari masa yang sesuai untuk sebaiknya mesyuarat itu dapat diteruskan seperti biasa, dan perbanyakkan komunikasi antara anda dan pengurus anda bagi elakkan salah faham. Banyak juga ni. Kalau boleh catiklah, dan ambil lah mana yang perlu. Pastikan anda sentiasa online, ataupun pastikan pengurus dan rakan sekerja anda tahu yang anda sedang online. Contohnya, anda terpaksa uruskan anak anda sekejap. Pastikan anda maklumkan pengurus anda atau rakan sekerja anda secara direct atau indirect. Kalau indirect ni, biasanya saya buat indirect lah. Kalau di syarikat kami gunakan aplikasi Microsoft Teams untuk komunikasi harian. Jadi sekiranya saya tiada di meja kerja saya akan letakkan status away, ataupun sebaiknya dengan nota away for a while. Kalau nak tambah lagi, taking care for my kids, supaya orang tahulah kita kat mana. Jadi elakkan untuk terlalu banyak juga membaca berita-berita semasa atau melayari sosial media. Ini memang susah jugalah untuk saya sendiri juga. Tapi sebaiknya kita cubalah elakkan. Kalaulah kita betul-betul nak tahu perkembangan terkini, kebiasaannya KKM memang akan buat official statement selepas waktu kerja dalam pukul 5 petang macam tu. Jadi anda boleh duduk di situlah selepas waktu kerja. Dan yang paling penting sekali, pastikan anda menyediakan satu tempat eksklusif untuk anda bekerja, seperti mana ianya di pejabat anda. Tempat kerja ni maksudnya workstation. Contohnya ada, mungkin anda sediakan satu ruang khas dengan mejanya ke, kemudian dekat rumah anda, supaya satu boleh berikan motivasi kepada anda, dan juga lagi satu boleh beri impresi kepada ahli keluarga anda yang sebenarnya anda sedang bekerja. Jadi anak-anak dia kalau tengok pun, oh sebenarnya ayah atau ibu tengah kerja. Jadi dia faham lah. Jadi tips keempat, kekalkan jam kerja sebaik mungkin. Ini mungkin jadi satu cabaran lah bagi orang yang punya anak di rumah pada masa ni. Tapi jika anda mencari cara penjagaan anak untuk anak-anak anda, cubalah berpegang pada permulaan dan akhir yang mantap. Cuba sebaik mungkin lah. Contohnya, anda tetapkan masa pada waktu sekian-sekian untuk anak-anak anda buat aktiviti melukis ke, mewarna ke, atau waktu sekian-sekian untuk mereka tidur. Libatkan suami atau isteri anda, bincang baik-baik dengan mereka untuk susunan masa yang baik. Mungkin hari ni saya ada mesyuarat,
Kemudian esok isteri saya pula ada mesyuarat. Jadi kami akan saling susun menyusun lah. Saya yakin pasti sangat suka untuk melakukan kerja dengan anak-anak kecil yang sentiasa berlari-lari di rumah. Jadi anda boleh juga tetapkan antara suami atau isteri anda yang bekerja dari rumah untuk silih berganti untuk menjaga anak-anak dan bekerja. Kanak-kanak secara umumnya memang suka untuk berasa penting atau rasa dilibatkan. Jadi jika ada cara untuk memberi mereka tugas, tidak kira lah sama ada olok-olok ke ataupun betul-betul kerja, mungkin boleh buatkan mereka berasa seperti mereka pun bekerja, yang boleh berikan anda sekurang-kurangnya beberapa minit lah untuk masa kerja anda sewaktu mereka sibuk dengan kerja yang anda assign kepada mereka itulah. Dan tak lain dan tak bukan, terdapat banyak juga aplikasi pendidikan, rancangan TV dan cara lain untuk menghiburkan anak-anak anda, dan jika anda dan cara lain untuk menghiburkan mereka jika anda memerlukan sebahagian besar masa untuk menyelesaikan kerja anda. Jadi perlunya ada komunikasi antara anda dan suami isteri anda untuk menyusun atau kerja dan penjagaan anda dan anak dan kerja rumah lah. Ia memberikan hari anda sedikit struktur dan juga memberikan ahli keluarga anda idea tentang apa yang mereka boleh harapkan dari persediaan anak ini. Baik, tips kelima dan seterusnya ni dia agak pendek sikit lah. Jadi dia tak lama insyaAllah perkongsian saya hari ini. Tips yang kelima, jangan campurkan kerja rumah dengan tugas kerja anda. Walaupun ia sangat menyeronokkan bila anda kerja kat rumah, boleh buat macam-macam, buat kopi, basuh baju, sidai baju, apa lagi, macam-macam lagi kan. Tapi cuba untuk pisahkan tugas kerja rumah anda yang tadi tu, basuh baju semua tu, dengan tugas kerja anda. Susun jadual harian anda. Contohnya kalau betul nak basuh baju, basuhlah pagi sebelum waktu kerja tu. Mungkin tengah hari, dah waktu tengah hari tu, dah waktu makan tengah hari, anda boleh sidai baju. Contohlah susun macam tu. Susun jadual harian anda, jadual kerja anda, jadual kerja rumah anda. Sebaiknya bahagikan ikut kesesuaian masa seperti yang dibincangkan dalam tips yang keempat tadi. Semakin kuat anda kekalkan garisan tu, makin mudah untuk elakkan diri anda daripada menjadi dengan keadaan kusut lah, dengan banyak masalah dengan kerjanya, dengan anak-anaknya. Jadi insyaAllah cuba bina struktur, bina jadual. InsyaAllah dapat bantu anda lah kerja di rumah ni. Tips yang keenam, jangan makan tengah hari di meja kerja anda. Jauhkan diri anda dari meja kerja semasa makan tengah hari, sebab inilah masanya untuk anda luangkan masa dengan keluarga anda. Jadi anak-anak tadi tak adalah boleh kacau kan masa kerja, sebab kita dah luangkan masa makan tengah hari. Tips yang ketujuh, ambil masa untuk rehat dan keluar sebentar untuk mengambil udara di luar. Jika anda dapati diri anda sedang bergelut dengan kerja dan urusan di rumah, berikan sedikit masa untuk anda berehat. Pergilah keluar, ambil angin atau jalan sebentar. Untuk mereka yang mungkin duduk di apartmen atau di rumah flat ke, mungkin boleh buka tingkap, tenung pemandangan kat luar tu sekejap ke, 2-3 minit, 5 minit. Kebiasaannya saya akan ambil udara di luar atau saya akan layan anak-anak. Kerana kadang-kadang anak-anak juga boleh jadi tempat untuk kita melupakan sebentar kekusutan kerja. Tips yang ke-8, buat satu senarai maklumat, goals atau tugas anda untuk hari tersebut dan semak apa yang anda telah capai. Bekerja dari rumah ni memang tak senang sebenarnya. Memang sangat perlukan ketekunan diri. Kita kena daya fokus tinggi. Dan jika anda tidak melihat contoh yang ketara antara apa yang anda telah capai dan apa yang anda dah buat, mungkin anda dapat rasa seperti anda telah sia-siakan masa anda. Contohnya hari ni kita plan nak buat 5 jenis kerja, kemudian yang siapnya 2 je. Jadi kita akan rasa macam tak boleh jadi ni, 2 kerja je aku buat. So maknanya bila kita dah tetapkan maklumat atau goal untuk kita siapkan hari tu, insyaAllah kita akan fokus lah untuk buat benda tu je. Tips ke-9, pada penghujung hari setelah selesai kerja, ambil masa untuk imbas balik kalender anda atau senarai tugasan anda untuk keesokan harinya. Supaya anda tahulah apa nak kena buat esoknya.
buat benda ni secara tabiat baru, dan benda ni pun memang dah jadi sebahagian daripada tabiat baru saya untuk, dan saya rasa ia sangat membantu minda saya untuk menguruskan kerja dan kerjaya saya dari rumah. Tips yang terakhir, tips yang ke-10, setelah kita berusaha laksanakan semua tips-tips yang saya kongsikan tadi, yang terakhir sekali, berserahlah kepada Allah. Kita pun tahu kita ni hanya merancang, sedangkan Allah lah sebaik-baik perancang. Andai ada lompong atau kesalahan yang kita dah lakukan sepanjang kita bekerja di rumah, bos kita marah ke apa ke, kita buat silap ke, usahalah untuk memperbaikinya, kemudian tawakal kepada Allah. Yakinlah, salah satu cara untuk Allah ajar kita lah macam ni lah, supaya kita menjadi insan yang lebih baik. Wallahu alam. Begitulah serba sedikit perkongsian saya pada hari ini. InsyaAllah semoga ianya bermanfaat buat hadirin dan hadirat sekalian. Apa yang baik itu datang daripada Allah SWT, dan yang buruk itu datang dari kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf anda ada kesilapan atau terkasar bahasa. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.